Okay, Assalamualaikum. Kita start dah. Jangan bising dia. Tengah ada kelas. Okay, kita start. Bersedia dengan soalan minggu lepas. Okay, ada 3 soalan kita bincang. Kita tengok. Boleh dengar suara? Dia boleh angkat tangan? Boleh, okay. Okay, kita tengok soalan 21. Okay, yang ni tuliskan skema hubungan ERD. Skema hubungan ERD. Jadi dia nak suruh kamu, yang ni soalan ni agak senang, saya fikir senang je. Mungkin kalau jadi susah tu kalau kamu tak tahu dia nak suruh buat apa sebenarnya. Kalau soalan kekardinalan tu baru ni kita buat tu, maksudnya dia nak tahu hubungan dia sama ada satu ke banyak ataupun banyak ke satu. Dia ada bunyi apa Ada bunyi ke teacher punya salah? Your screenshot sini. Okey. Jadi kita tengok hot ni apa yang dia nak sebenarnya. Tu dia nak deh. Hot ni. Dia nampak tak dah? Tu. Okey, kalau kamu tengok jawapan dia sebenarnya senang je. Fakulti ialah nama dia punya entity. Kemudian senaraikan attribute dia. Okey. Kalau kamu tengok sini dalam fakulti dia ada 2. Yang ni lah. Cumanya bila melibatkan huruf kecil, huruf besar tu je lah. Kalau kamu tengok dia pun lukis. Biasa patutnya nama attribute ni dia satu perkataan Dia tak boleh berselang-selang. Macam dia buat pun dah betul dah. Iaitu. Kamu ingat yang tu je lah. Okay, yang lain tu maksudnya kita macam salin je lah fakulti. Lepas tu buat dalam bracket. Dia punya attribute 2. Okay. Kalau kamu tengok pemakahan dia pun sama. Maksudnya sekurang-kurangnya ada 2. Okay. Tapi janganlah pula kamu dalam exam boleh nak pilih 2 pula. Okay. Kalau ada 3 tu letak je 3 berlaku semua. Okay. 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 Seterusnya. Ni kamu boleh tengok semak jawapan kamu tu. Kemudian peralatan, pekerja, pembekal yang sini. Dia ada 1, 2, 3, 4. So, pastikanlah ada 4 entiti dan senarai attribute dia. Okey, soalan nombor ni. Okey. Yang ni soalan kena buat catat alih. Okey. Soalan ni kamu kena seolah-olah kena buat dua kerja lah. Okey, sebab dia markah pun banyak. Okey, so di sini buat macam ni. Okey. Jadi dia siapa yang tak boleh join slow tu tak apalah ni teacher try rakam ni benda ni guna PowerPoint screen recording kalau maksudnya kalau kamu tak boleh tu kamu boleh tengok lepas ni lah tengok video dia. Harap-harap jadi lah tu. Okey, jadi kita tengok syarat dia punya ni. Dia bagi umum saja syarat kelayakan dia. Yang perkara ni kamu kena betul-betul faham lah. Kalau tak faham tu, ni kalau tak faham ni apa benda dia nak ni, payahlah kita nak lukis catat alih. Okey. Payah nak lukis catat alih. Jadi apa yang dia nak sebenarnya? Dia kata kalau berumur 16 tahun ke atas untuk memiliki lesen B dan 2 saja. Maksudnya kalau umurnya 16 tahun, dia boleh B dan 2 saja. B dan B2 saja. Okey, kalau berumur 17 tahun, dia boleh memiliki lesen kelas D. Okey, kalau itu kita faham. Tapi sebenarnya maksud dia kalau umur 17 tahun, dia boleh ada 3 lesen ni lah, iaitu B, B2 dan D. Okey, tapi kalau umur 16 tahun, dia hanya layak 2 lesen saja, iaitu B dan B2. Okey, tu maksudnya kamu kena fahamkan dulu dia punya
syarat dia, keperluan dia. Okey. Lepas tu dia kata apa? Jadi kamu kena tahulah input dia ke apa, input apa untuk dapatkan tu, proses dia dan juga output dia. Hak ni yang penting ni. Input, proses dan juga output. Okey, bila nak buat atau cara bila kamu nak buat catat alih dan juga sudut. Ni kena penting lah. Okey, benda ni melibatkan yang ni. Okey. Kita tengok jawab yang dibagi tu. Okey, hak ni. Okey. Hak ni lebih kurang macam dia punya sudut kod dia. Okey, jadi kalau kamu nak buat catat alih yang mudah, dengan maksudnya catat alih tu biar nampak gambaran dia, kamu kena ada sudut kod dulu. Buat sudut kod dulu. Walaupun soalan dia sebenarnya dia nak catat alih je. Okey, dia nak catat alih saja. Okey, dia tak ada tanya sudut kod. Tapi nak mudah kerja kamu, buat sudut kod dulu. Lepas tu baru buat catat alih. Okey. Pemarkahan dia biasanya macam kalau kamu ingat macam kita di tingkatan 3 jugalah. Maksudnya kalau ada mula tamat tu dia ada markah 1. Okey, kemudian yang ni dia ada flow dia. Flow dia maksudnya anak panah. Anak panah betul pun kalau salah pun tak ada markah. Okay, simbol maksudnya kalau simbol betul dia ada 1 markah tambahan. Okey. Jadi dia buat mula. Okey, kalau kamu ingat masa di form 3 kita guna simbol lain kan. Okay, jadi kamu ikutlah di tingkatan 4 dan 5 ni. Okey, simbol gini. Okey, tapi kalau ingat teacher dia pernah beritahu kalau pelajar buat simbol yang ni ataupun simbol satu lagi tu, yang ini pun sebenarnya dia patut terimalah. Okey, tak salah pun. Okey, cumanya bila kamu buat jawapan tu biasakan buat macam gini. Okey, jadi yang ni input dia baca umur. Sebab tu tadi IPO tadi penting, input, proses dan output. Okey, so dia kata kalau umurnya lebih besar ataupun sama dengan 17 tahun, dia akan papa layak di sini. Okey, kalau tidak dia akan tanya adakah umurnya sama dengan 16. Okey, kalau umur sama dengan 16, maksudnya yang umur 16 dia layak ni. Tapi kalau bawah daripada tu, dia tidak layak. Okey. Okey, kalau teacher tengok ni soalan ni sebenarnya kamu mesti betul-betul memahami masalah dia lah. Maksudnya kena tahu, kena ada pengetahuan lain lah. Jadi kalau tak ada pengetahuan yang cukup tu, mungkin yang ni kamu tak buat ni. Sebab dalam tu dia tak ada cakap kalau buat sebelum tu tidak layak. Dia kata apa? Dia cuma macam gini. Maksudnya kamu kena buat, kena tahu bahawa kalau umur bawah 16 tahun tidak layak untuk tidak layak memiliki lesen memandu. Okey, kemudian ada tamat. Okey, anak panah ni macam inilah. Okey, kamu kena ingat kalau buat pilihan, kalau bila buat melibatkan if else ni, okey, dia mestilah kamu tengok dia punya senarai pilihan tu ada berapa. Okey, senarai pilihan dia kamu tengok dia ada 3, maksudnya dia punya hak ni diamond dia tu pun ada 2. Okey, dia punya sifir dia kalau pilihannya ada 3, dia punya diamond ada tolak 1. Okey, dia punya pilihan maksudnya kalau umur 17 tahun ke atas, umur 16 tahun, kemudian umur 16 tahun ke bawah. Okey, dia ada 3 option pilihan. So kita punya diamond nak tahu berapa banyak, kita tolak 1, jadi dia akan ada 2 diamond je. So ada 2 diamond. Okey, hak yang ya tidak ni pun jangan lupa letak. Ni pun wajib ni. Ada tak dia bagi markah logik 1M? Apa benda logik ni? 1 markah. Okey. Biasanya kadang-kadang dia tulis ya tidak. Okey. Okey, ya tidak tu pun wajib juga ni. Dia tulis ya. Ya tidak. Adalah kalau tidak orang tak tahu ini anak panah ni pergi untuk mana. Okey. Yang ni untuk mana. Okey, mesti adalah. Dan bila if else ni, okey, if else ni dia punya anak panah semua akan turun ke bawah dan akan pergi menuju ke tamat. Okey, tetapi kalau satu lagi ulangan dia mesti ada anak panah yang menunjukkan dia berulang. Okey, apa-apa pun anak panah mesti semuanya menuju ke tamat. Okey, tak ada dia
Ada dia tergantung kat situ. Okay. Ingat yang tu. Okay, seterusnya soalan. Okay, get logic baru ni teacher kata tak perlu buat. Okay, asal teacher kamu buat dah sebelum ni. Okay, kita tengok soalan nombor 24. Okay. Buat ke tidak soalan 24 ni? Buat ke tidak? Hello? Kecik seorang teacher. Buat ke tidak? Soalan 24. Tak ada listening. Tak ada suara pun ni. Jawablah seorang kalau dengar. Buat ke tidak soalan 24? Jawab ke tidak? Mana budak-budak ni tidur ke? Atta, jawab ke tidak Atta? Jawab ni soalan ni. Soalan 24. Kenapa tak jawab? Buat dah tapi salah. Okey, soalan 24 ni sebenarnya nak kata kamu tak belajar langsung pun tak juga, tapi sebenarnya dia duduk dalam bab 3, kita tak tengok lagi. Tapi kalau di tekatan, maksudnya di masa kita mendengar rendah tu adalah dia sentuh sikit. Okay? Tapi tak apalah, kita bincang dulu. Kita tengok dia punya cara nak jawab dia. Okay? Hak ni teacher tak pastilah kalau dalam exam keluar sebab dia agak-agak detail jugalah. Maksudnya kamu kena faham coding. Okay. Ni dia kata laman web interaktif. Okay, laman interaktif maksudnya kalau interaktif maksudnya pengguna atau orang yang menggunakan laman web ni dia boleh berinteraksi, dia boleh masuk data, dia boleh klik sana, klik sini. Itu dipanggil laman web interaktif. Okey. Dia kata ciri laman web interaktif dan kepentingannya. Ni kena cari dalam nota dia. Okey. Okey, sekarang kita tengok ni. Ni. Ciri-ciri interaktif ialah navigasi. Navigasi ni maksudnya apa? Navigasi maksudnya dia boleh, kamu boleh maksudnya boleh tekan sana, tekan sini. Itu maksudnya navigasi. Boleh pergi ke suatu tempat, bukannya dia statik duduk situ je. Okey. Merujuk kepada suatu laman web yang memudahkan seorang pengguna melayarinya. Seharusnya memberi petunjuk pada pelawat laman web tentang kedudukan atau lokasi semasa pengguna. Okey. Hak ni dalam buku teks. Mungkin kita tak sampai lagi ni. Tajuk ni. Okey, dia bab 3 tingkatan 5. Okey. Okey, yang ni B pula. Tag HTML digunakan untuk membakar isi kandungan web dalam bentuk perenggan. Tag kan, kamu kena tahu tag HTML tu. Kalau kamu ingat semula, ni lah tag HTML ni. Ni. Ni head, H3, body, okay, P, TR, P semua tu dipanggil tag. Okay. Kita tengok dia punya soalan dia. Okay, tag yang memakai isi kandungan web dalam bentuk perenggan. Okay, dalam bentuk perenggan. Ni body. Body dan juga satu lagi ialah P. Tu. Itu tag yang digunakan untuk isi kandungan dalam web. Dalam kandungan web. Okay, memaparkan isi kandungan. Okay. Ni. Kamu kena buat complete lah. Buka dia. Ni buka body. Tutup body. Tu barulah dipanggil tag yang lengkap. Ni memang dah belajar tingkatan 3 ni. Okay. Ni ulangan semula je. Okay. Tapi tingkatan 5 ni kamu belajar lebih advance sikit lah. Okay. Kemudian. Lakarkan paparan antaramuka. Ni pun siapa boleh buat memang bagus lah ni. Okay, kita tengok dulu coding dia deh.
Coding dia. Kena faham coding dia. Okay, dia kata head H3 maksudnya dia akan paparkan tajuk yang H3 ni tajuk dia bukan paling besar paling yang sederhana lah. So dia akan papar tajuk dulu. Lepas tu tutup dah habis. Okay, body. So dia akan keluar form action. Bila keluar form action, dia akan ada, biasanya kita form action mestilah dia akan bentuk dalam macam masuk input. Okay, jadi dia akan paparkan no murid. Lepas tu dia akan ada kotak. Okay. Lepas tu ada butang submit. Okay. Nama murid dia ada butang input tempat dia tu. Lepas tu dia ada butang submit. Okay. Lepas tu tamat dia tu. Okay. Lepas tu dia kata table border 1. Okay. Bila table border ni maksudnya dia kena ada table. Table. Dalam tu ada nama murid. Nama murid macam biasa ada input. Okey, lepas tu kelas. Lepas tu negeri kelahiran. Atas ni ada submit. Tu dah. Okey. Kemudian habis dah. Jadi ni habis dah tak ada butang submit Kalau ada butang submit dia macam ni lah. Dia ada satu lagi butang. Ni untuk input. Butang submit biasa kita tulis apa dalam tu. Dia tulis cari. Dalam ni ada perkataan cari. Okey. So dia akan begini. Lepas tu dia kata siap lah ni body dia. Nampak dia tutup. Body tutup bawah ni. Ni table dia tutup dah ni. TR. TR tu untuk table. Okey dia tutup. Sorry table ni table. Ni dia masuk sekali border dia berapa. Okey. Kalau border satu maksudnya dia tebal. Okey. Dia bagi ketebalan dia. Satu pixel saja. Dia takkan 1 inci pula. Okey. Kemudian habis dah ni form dia. So kamu tengok href ni ialah untuk kita bagi link. So dekat link tu dia akan pergi utama.php tapi dipaparkan tu ialah perkataan laman utama kat sini. Okey, kemudian ada dua dia step satu tu dia buka, kemudian dia patut dia tutup. Kenapa dia tutup macam ni? Okey. Patut dia slash A tu. Okey, kemudian ada carian maklumat. Dia ada dua link. Okey. Jadi kalau kamu boleh bayangkan yakni lebih kurang macam ginilah pun dah boleh dah. Okey, kita tengok jawapan dia yang dia bagi. Mak tu. Okey, pasal tak sama kan lebih kurang tadi. Okey, dia ada carian maklumat tadi. Kemudian ada nombor murid. Dia ada button submit. Kalau button yang ni tepat nak masuk data. Ni. Data yang akan papal kat situ. Okey. Ni butang submit. Butang submit macam ni. Okey, ini adalah link yang dia bagi tadi. Maksudnya link tu akan pergi ke tempat file tertentu. Okey, itu lebih kurang jawapan dia. Okey, hot ni mungkin kamu tak boleh nak jawab lagi sebab bukan ada benda-benda yang kamu tak biasa lagi. Sebab masa dulu kita PHP kita buat hanya mungkin setakat ni tapi kalau table tu kamu buat juga tapi kamu tak tengok dia punya apa nama dia atau cara dia. Okey. So itu untuk soalan yang kamu buat sebelum ni. Kita harap kamu boleh jawab. Okey, tadi teacher dah semak rasanya soalan exam kamu mungkin kita ambil bab 1 dan bab 2 tingkatan 4 dan bab 1 dan bab 2 tingkatan 5. Okey. Bab 2 tingkatan 5 tu dia sama dengan tingkatan 4 juga, lebih kurang sama. Cuma dia ada MySQL. Okey, yang lain-lain tu sama je. Okey. Jadi kamu semak jawapan kamu. Hari ni teacher bagi kamu soalan yang lain pula. Banyak sikit lah. Okey, hari ni kita buat perak.
Okay, negeri Perak tak pernah buat lagi kan? Okay, soalan kamu buat bahagian A. Bahagian A ada soalan nombor 1 sampai 20. Okay, buat belaka kecuali satu soalan nombor 9 tak perlu jawab lah. Nombor 9 ni tajuk yang sama tadi. Okay. Ni dia nak lakarkan paparan antara muka bagi situ tersebut. Tak payah buat lagi ni. Okay. Yang lain tu kamu dah belajar. Okay. Kamu buat tu dululah. Kan banyak sangat kan. Pening kepala pula. Okay. 1 hingga 20 kecuali soalan nombor 9. Okay. Ni scissor shiver ni pun kamu dah belajar ni. Mudah je soalan ni. Okay. Invoice. Dia suruh buat apa ni? Tentukan 2 jenis data. Okay. Jenis data tu jangan lupa lah. Takut tak ingat. Okay. Pembuli ubah bagi tahulah nama dia. Okay. Kemudian soalan nombor 16. Ni biasa. Ni dia guna yang ni. MySQL. Okay. Dah lah. Ciri pembuli ubah. Okay. Yang ni pun senang je. Ni kena buat atau cara ataupun coding. Okay. Nyatakan saja hubungan antara dari segi kekardinalan. Okay. Nyatakan satu ciri hubungan antara entiti dari segi kekardinalan. Kamu ingat keyword dia kekardinalan tu, maksudnya dia nak tahu satu ke banyak, satu ke banyak ataupun banyak ke satu ataupun banyak ke banyak. Dia nak satu ciri je. Satu ciri hubungan antara entiti dari segi kekardinalan. Okay. So, harap teacher kamu boleh buat lah. Cuba buat, kita praktis untuk exam kamu. Mungkin lepas, insya-Allah lepas raya haji. Okay. Kita akan buat exam untuk kamu. Bukan exam jugalah, latihan. Nak tengok pemahaman kamu je. Okay. Okay, so kita akan, teacher akan stopkan dulu kita punya voice chat ni. Okay, dan teacher akan bagi kamu tu lah soalan yang kamu perlu jawab masa ni. Kalau tanya jawab-jawab tu ada nak soalan tanya pun boleh tanya. Okay, teacher tunggu kamu. Jangan lambat tanya, kau tak teacher tidur. Okay. So, kita stop dulu sini. Nanti kamu tulis kehadiran lah. Okay.